Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam channel Nur Haifa. So, lama dah Haifa tak buat video. Hari ni Haifa sajalah nak buat video. Haifa nak share pengalaman Haifa bersalin di hospital kerajaan sewaktu musim PKP. Okay, jadi kat mana nak mula kan? Haifa pun tak tahu kat mana nak mula, tapi Haifa nak start share tu maksudnya cerita tentang Haifa bersalin lah. Saja nak share. So Haifa nak share, Haifa nak cerita 2 hari sebelum Haifa bersalin, iaitu Haifa bersalin pada 11 hari bulan. Okay, 11 hari bulan. So pada 10 hari bulan dan 9 hari bulan 3. 9 bulan 3. Okay, 2 hari sebelum 9 bulan 3 malam tu Haifa start makan. Haifa teringin sangat Haifa nak makan ikan sakap 3 rasa, macam ikan sakap masam manis tu kan. Tapi masa order tu suami Haifa order lah kat Foodpanda sebab dah malam kan, malam nak keluar. So order kat Foodpanda, dapatlah ikan sakap 3 rasa, tapi pedas gila. Memang cili yang kecil-kecil tu kan banyak gila. Tapi Haifa tak makan cili tu, tapi bila makan ikan tu memang automatic lah pedas. So dia tak apa. And then tu 9.3. Then 10.3 kira tengah pagi tu, pukul 4 tu Haifa dah rasa sakit perut sebenarnya. Haifa rasa macam sakit ni perut kan, tapi macam biar je lah, tak ada apa-apa kot kan. So biar je lah, mungkin sakit perut biasa. Pukul 4, lepas tu selang 2 jam lepas tu, pukul 6 pagi macam tu, sakit lagi. Perut Haifa macam memulas yang agak dahsyat lah juga. So Haifa rasa macam, oh mungkin nak berak kot, mungkin sebab makan pedas kan semalam. Lepas tu tak apalah, lepas tu macam tidur je lah, tak cakap kat husband pun. Lepas tu tapi masa tu dah start rasa macam insting tu cakap macam, oh ni contraction kot. Tapi kita ada baca tau pasal contraction yang apa, false contraction kan. Yang tu macam, oh mungkin contraction yang false tu lah sebab baby tidur. False contraction tu lah. Tapi lepas tu macam pelik, bukan pelik pun, macam taklah pelik, maksudnya Haifa punya due date 19/3, tapi ada orang biasanya kan kalau awal 2 minggu atau lambat 2 minggu macam tu lah mak Haifa cakap. So dulu semua anak-anak mak semua awal 2 minggu. Jadi Haifa pun rasa macam, oh adakah aku dah nak bersalin kan, macam tu lah. So tak apalah. So 10 hari bulan 3 tu kiranya pukul 6 pagi tu dah, itu last lah contraction tu. Lepas tu tak ada dah. Lepas tu tengah hari tu, bukan tengah hari lah, tengah hari ajak suami macam saja kita orang macam nak pergi keluar beli barang sikit kan. Pergilah jalan-jalan kat mall. Sambil tu teringin nak makan nugget lah, nugget wayang tu. Nak beli nugget kena beli tiket dulu, sebab dia macam ada kaunter tiket yang automatic tu kan, yang tak payah orang, yang kita pergi kaunter ada orang jaga untuk beli tiket, tak payah. Kita pergi kat mesin automatic tu, lepas tu baru ada laluan masuk beli makanan. So kena belilah tiket dulu. So tengoklah pula nak tengok cerita apa, semua cerita kartun. So dah tengok cerita Doraemon, sebab Aifah ni peminat Doraemon. So tengoklah cerita Doraemon. Lepas tu belilah tiket Doraemon. Masuk dalam tu nak beli nugget. Sekali nugget tak ada, stok tak ada. Tu yang sedihnya kan. Dah lah beli dah nugget, lepas tu nugget yang kita nak tak ada. Lepas tu lah beli benda lain sebab tiket dah beli kan. Lepas tu waktu tu Haifa tak sakit sangat. Maksudnya macam jalan-jalan tu tak sakit sangat. Ada rasa nak berak tapi tak sakit. Cuma waktu dalam wayang tu contraction tu makin kerap. Masa tu Haifa tak tahu tu contraction. Haifa macam still ingat itu macam nak berak. So dia macam sejam sekali. Bukan sejam, 30 minit sekali. Macam kan cerita dah start kan. Lepas tu masa duduk dah dekat-dekat tengah cerita tu, tiba-tiba macam sakitnya. Lepas tu cakap kat suami, rasa macam dah nak beranak ke ni you, cakap tu kan. Sebab dia sakit dia, dia memang sakit perut macam nak berak, tapi dia sekali dengan pergerakan baby tu, kita dapat rasa perut kita tu macam bergerak-gerak macam tu, macam baby menolak macam tu. Rasa macam tu lah. So Haifa pun macam tak apalah, 30 minit sekali, bukan kot macam tu lah. Sebab orang cakap kalau 5 minit sekali baru betul, 5 minit atau 10 minit sekali datang. Lepas tu lah, lepas yang sakit contraction datang 30 minit sekali lah, Haifa rasa tak apalah, dah habis tengok wayang tu, keluar pula pergi beli aiskrim, makan-makan, duduk dulu. Masa tu pun memang dah rasa sakit, tapi dia macam sakit yang biasa, sakit berak yang biasa.
So macam buat tak tahu je petang-petang. Kiranya dah petang tu balik rumah. Balik rumah pun dah dekat-dekat petang lah juga kan. Lepas tu sementara nak tunggu maghrib tu, Hafiz cakap kat suami, abang potongkan buah jambu lah macam tu kan. Nak makan buah jambu macam tu sebab nak bagi berak, nak bagi macam nak, kalau boleh macam sakit yang Haifah rasa ni, Haifah nak pastikan itulah sakit nak berak, bukan sakit contraction. So Haifah makan lah buah jambu semua. Tak lama lepas tu maghrib tu Haifah berak cerit-berit lah, makan pedas kan. So dah berak semua. Ingatkan lepas tu tak ada tau, rupanya contraction tu ada lagi, sakit tu masih ada. So Haifah cakap suami, rasanya dah betul lah ni, memang betul-betul ni memang contraction tapi tak kuat sangat. Haifah cakap macam tu. Mungkin tengoklah hari ni ke esok, Haifah cakap macam tu. Sebab berdasarkan pembacaan, Haifah baca pengalaman mami-mami yang lain dalam grup tu, macam grup Facebook tu, ramai yang cakap kalau contraction biasanya kalau macam dia lama dan masih lama, maksudnya kalau kata bukaan 1 cm bersamaan dengan 1 jam. 1 jam contraction. So Haifah pun macam, lama lah nak tunggu 10 jam kan. So Haifah macam mungkin okey je lah. Haifah pun macam teruskan lah buat aktiviti macam biasa. So pergi Dobi, pergi hantar baju kat Dobi. Masa tu rumah sewa ni tengah renovate juga time tu. Owner rumah sewa ni nak tengah renovate rumah. So macam tak boleh lah nak sidai baju semua kan, so kena Dobi. Lepas tu pergi Dobi, hantar Dobi. Lepas tu kita orang pergi makan pula, makan pizza. Kami cakap dia nak makan spaghetti. So macam pergilah. Haifah pula teringin nasi goreng Pizza Hut. Lepas tu makan pizza. Lepas tu masa kat pizza tu, masa tu Haifah dah start rasa tau, perut Haifah macam naik sikit, level dia lebih sikit berbanding yang petang tadi. So macam cakap kat suami, rasanya ni betul lah contraction macam tu. Betul duk WhatsApp dalam group, cakap kat group mak kan, cakap orang rasa macam nak berak, tapi tak tahulah ni macam sakit perut yang macam contraction sebab datang daripada pagi tadi ada. Dia cakap macam tu, daripada pagi tadi, pukul 4 pagi tadi memang ada. So Haifah macam terfikir sebab ada suami dia cakap, dia kata ada apps yang boleh track contraction. So Haifah pun buka lah, masa tu jugalah kat Pizza Hut tu, buka Google Play Store, install apps nama, Haifah search lah kat situ, contraction timer. So contraction tracker timer kot, macam tu tak silap. Warna hijau, dia punya aplikasi tu gambar warna hijau, gambar baby, ada macam gambar baby daripada tepi lah. So install. Lepas tu setiap kali contraction datang, Haifah tekan start. Lepas tu dia keep on macam benda tu bergerak lah berapa minit. Macam tu katakan contraction seminit, macam tu seminit. Lepas tu lepas seminit contraction tu hilang kan, Haifah tekan stop. So lepas tu lepas dah habis contraction 5 minit 10 minit lepas tu datang lagi. So Haifah tekan lagi start. Lepas tu datang dalam contraction dalam seminit 2 minit macam tu. Haifah tekan dah 2 minit macam tu, Haifah tekan stop sebab contraction dah habis kan. Lepas tu makan macam biasa 5 minit kemudian datang lagi contraction tu, macam tu. So dekat apps tu dia keep track kita punya tu kan, selang berapa minit tau, macam selang berapa minit contraction datang, selang 5 minit contraction datang, macam tu. Kita cakap lah dekat husband, ni setiap 5 minit dah ni, macam tu. Hari tu kiranya makcik Haifah dia ada cakap, dia kata kalau 5 minit, selang 5 minit sekali, maknanya itu betul-betul contraction. Lepas tu memang sampai habis lah apps tu, macam dalam 10 kali Haifah buat tu, tekan keep on track tu, apps bagi tahu suruh pergi hospital. Lepas tu Haifah cakap tak apalah, biar dululah macam tu, sebab tak ada apa-apa pun, just contraction je, air ketuban tak pecah lagi, darah pun tak ada keluar ke apa, tak ada. So Haifah macam biar je dulu. Haifah pun makan semua, tapi nasi goreng tak sampai-sampai lagi. Pizza duk tunggu pukul 10.30 dah dekat nak tutup dah Pizza Hut tu, nasi tak sampai. So macam perut dah sakit ni. Tu cakap kat inilah staff tu kan, kalau tak ada tak apalah, bungkus je lah, yang tukar kepada benda lain kan. Kisah kat pizza tu habis kat situ lah. So tak dapat lah nasi goreng, dapat dia tukar kepada ayam apa benda entah. So macam tak apalah, bungkus je lah buat balik kan. Tak ada rezeki lah malam tu, kiranya Haifah nak makan nasi goreng Pizza Hut. Lepas tu tak apalah, balik rumah Haifah macam cakap kat suami, macam
tak apalah bang, rasanya kalau contraction ni tak payah pergi hospital lagi macam tu. Sebab I nak apa ni, macam biar contraction tu kat rumah. Maksudnya macam tak nak lah seorang-seorang kat hospital kan, layan contraction macam tu. So, macam cakap tak apalah. So sambil tu dah balik rumah, just baring je lah. Baring, sambil baring-baring tengah tengok laptop, tiba-tiba dengar bunyi benda pecah, macam penutup botol yang bunyi tup macam tu. Penutup botol yang tup macam tu kan. So macam abang dengar tak bunyi tu macam tu. Masa bunyi botol terbuka tu, Haifaz rasa juga kat bahagian kita punya bawah tu kan, rasa macam pop juga macam tu lah. Macam kita terkentut kecil macam tu kan. Tapi dia bukan dekat bahagian kentut, dia bahagian yang tempat keluar baby tu. Dekat situ. Lepas tu macam, abang dengar tak bunyi tu? Lepas tu Sami Hafiz cakap, bunyi apa macam tu? Tak ada pun, tak dengar pun dia macam tu. Saya macam ada bunyi puk macam tu, bunyi benda pecah macam tu. Bunyi macam botol gas terbuka macam tu. Lepas tu dia kata, mana ada, saya tak dengar. You dengar kot macam tu, sebab badan you kan macam tu. Lepas tu dia cakap lepas tu tak lama lepas tu, macam kira berapa saat lepas Sam cakap tu, tiba-tiba saya cakap, abang, apa ada air dah keluar ni macam tu. Apa air yang tiba-tiba mengalir, air ketuban lah kan. Sebab air ketuban ni kita tak boleh tahan. Sebab yang Haifa tu pun berdasarkan pembacaan dan juga Haifa dengar cerita-cerita dekat YouTube, dekat macam-macam sumber. Kiranya macam mak Haifa pun ada cakap air ketuban dia tak boleh tahan, dia warna jernih, dia tak ada bau. Lepas tu masa tu Haifa kata-kata, bayangkan Haifa macam, bang, macam mana ni, air keluar ni macam tu kan. Macam semua kelang kabut. Macam Sam macam air, bangun. Lepas tu nak bangun pun macam takut kan, air tu mengalir semua. Tak bangun, pergi tandas. Air tu keep on keluar. Lepas tu kencing pun keluar juga. Lepas tu Sam cakap lah, air ketuban ke? Cakap tak tahulah. Lepas tu cium yang kain yang kena tu. Lepas tu entahlah, tak tahulah ni bau apa macam tu. Lepas tu macam kelakar juga lah time tu. Sebab dua-dua first time kan. Lepas tu macam macam cium macam tu. Lepas tu macam tak tahulah bau apa ni. Tapi tadi tengok jernih lah. Lepas tu air tu keep on keluar tau. Lepas tu macam memang salah ni kita. Lepas tu Haifa basuh. Masa nak basuh tu Sami nampak dia cakap, masa Haifa basuh tu Haifa macam perasan lah, macam tu darah ke? Sebab Haifa tak pakai spek time tu. So macam nampak darah ke? Lepas tu Sami tengok, Sami Haifa tengok lah yang Haifa cakap darah ke tak tu kan. Dia tengok, lepas tu dia cakap darah, dia cakap tu. Maknanya air ketuban keluar, darah keluar. Maknanya itu memang, itu adalah betul nak bersalin. Dia kalau setengah orang lain-lain, dia macam ada orang air ketuban je, ada orang darah sahaja. Kalau darah je keluar pun better pergi hospital lah. Kalau contraction ikutlah, kalau contraction sakit sangat pun better pergi hospital. Macam Haifa sebab tak sakit sangat, sebab tu Haifa tak nak pergi hospital lagi. Tapi sebab bila air ketuban dah keluar, darah pun dah keluar, maknanya laluan tu dah terbuka. Dia macam laluan yang menutup, laluan tu dah terbuka. So ada, bila air ketuban keluar, Haifa risau. Sebab Haifa ada baca, dia cakap kalau air ketuban ni keluar, sebab baby duduk dalam ketuban kan, so takut dia lemas di dalam, macam tak cukup air. Bila air ketuban tak cukup, baby akan lemas dalam perut. So better kalau air ketuban keluar, better terus ke hospital. Okay, so Sami pun bermulalah episod kelang kabut time tu. Cepat-cepat pakai seluar, pakai baju semua. Haifa pakai seluar tu pun habis basah. Masa nak pergi on the way ke hospital tu pun, seluar tu keep on keluar. So sampai kat hospital, Haifa cakap, Sami cakap nak pergi hospital mana, Bahiyah ke Citra? Haifa takut tersempat. Haifa cakap Bahiyah jauh tak macam tu. Dia kata taklah jauh sangat. Tapi Haifa macam tak apalah, pergilah Citra, kot belum nak beranak lagi, at least apa-apa dekat dengan rumah kan, macam tu. So pergilah hospital Citra malam tu pukul 12 macam tu lah, lebih kurang 12. Pukul 12 Haifa pergi dekat depan tu. Haifa cakap kat guide tu, Haifa cakap lah, saya rasa sekejap. Lepas tu sampai kat hospital Citra tu, kira kat bahagian kecemasan tu, Haifa turun kereta. Haifa cakap kat Sami, check parking. Tak apa, I turun kereta dulu, I pergi kat guide sebab takut kan. So pergi kat guide cakap kenapa. Haifa cakap Haifa bawa buku pink dah siap-siap. Haifa cakap saya rasa saya dah nak bersalin macam itu, sebab air ketuban saya pecah macam itu. Lepas tu dia macam
okey tak apa, boleh jalan kan, dia cakap macam tu. Boleh jalan lagi, dia kata kalau boleh jalan lagi ni biasanya belum lagi ni, dia cakap macam tu. So tak apalah, Haifah pun berjalan pergi, dia hantar pergi kat ward bersalin. Masuk dalam ward bersalin tu ada seorang nurse. Haifah tulis nama lah semua. Situ tak ada orang, macam hospital kita ni dia macam satu hospital yang macam kecil jugalah, macam dia bukanlah main hospital, bukan hospital besar. Dia macam kalau pakar-pakar semua dekat hospital besar kan, dia macam hospital yang kecil untuk daerah tu. So macam Haifah pergi masuk dalam tu, duduk dalam bilik tu. Lepas tu nurse tu suruh dia bagi baju ke, dia suruh Haifah tu, dia bagi tak, dia bagi baju, dia bagi baju pink tu, kain pink. Baju dia tak suruh tukar lagi, dia bagi kain pink, dia cakap pergi tukar. So masa tukar tu dia suruh baring atas macam tempat yang biasalah kat dalam ni kan, tempat baring tu, baring atas tu. Lepas tu dia cakap apa ni, dia cakap apa kenapa ke macam mana, tanda kenapa datang ke macam mana tak pasti. Lepas Haifah cakap lah, sebab air ketuban saya dah pecah. Pasal dia macam terkejut, macam air ketuban. Pasal macam salah cakap ke kat sini, kat Kedah air ketuban panggil apa, Haifah pun tak tahu. Saya macam air ketuban saya pecah. Betul, dia kata kalau air ketuban ni biasanya banyak tau, dia cakap macam tu, banyak dan dia jernih, dia tak ada bau, dia cakap macam tu. Pasal saya cakap lah, saya punya tak tahu nak cakap banyak ke tak macam tu, nak cakap banyak pun tak, nak cakap sikit pun tak macam tu. Sebab sekarang ni pun asyik keluar je ni macam tu. Kiranya masa Haifah baring tu pun, Haifah dah tukar kain tu pun, dia keep on keluar macam tu. Lepas tu dia cakap, dia letak lah macam apa, yang CTG kan, untuk check contraction kat perut kan, nak check baby semua, baby dalam perut kot. Tak tahu dia letak benda tu. Lepas tu dia macam track kat, ada macam mesin kat tepi ni, dia track lah macam gerakan macam tu, ada graph macam tu kan. Lepas tu dia cakap okay, saya nak check bukaan. So dia pun check bukaan semua. Masa tu memang Haifah tak rasa lah, macam dia taklah sakit sangat, tapi macam sakit jugalah, tapi taklah sakit sangat. Dia macam sakit yang boleh ditahan macam tu. So dia check, dia cakap tak ada bukaan. Okay, tak apalah, tapi kena admit lah, dia cakap macam tu. Sebab air ketuban dah leaking kan. Lepas tu ada doktor, ada nurse seorang, nurse perempuan dengan doktor lelaki seorang, doktor lelaki Chinese lah, yang nurse tu perempuan Melayu. Lepas tu yang doktor Chinese tu dia macam check graph tadi tu. Lepas tu dia check perut, dia check baby dalam perut okey ke tak. And then dia kata nak ambil macam sampel, dia macam ada muncul itik tu. Haifah tak pastilah tu sampel apa. Dia nak ambil sampel tu. Macam dia masuk tu sekejap je, tak sakit pun. Masuk dia ambil sampel. Lepas tu dia tanya pernah ambil sampel apa ni, sampel kejap ni sampel apa tu, keputihan kita tu kan, pernah ambil tak? Cakap tak pernah, sebab risau food infection ke apa lah, tak pernah. Masa check kat klinik kesihatan pun memang tak ada ambil sampel apa tu, keputihan ke apa, tak ada. So macam okay, so habis itu, lepas tu doktor cakap ketuban Haifah still okay, di paras yang okay, maksudnya masih cukup lah untuk baby. Lepas tu dia kata baby dalam perut pun okay, dia beritahu lah berat anggaran berapa. Lepas tu dia cakap kalau still tak ada bukaan, sampai esok pukul 12.30 nanti diorang akan transfer Haifah ke hospital Bahiyah, disebabkan untuk induce, dia kata sebab air ketuban dah leaking kan. Okay, so Haifah pun cakap okay, tak apalah kalau macam tu, 12.30 hari esok lah akan ditransfer, dia kata ke hospital lain. So dia tak boleh dengar mak dia bercakap, bising. Okay, tak apa. Lepas tu apa tadi, lepas tu cakap suruh pakai pad. Dia kata ada bawa pad ke tak. So Haifah memang ready dah bag tu, yang Haifah buat yang dalam video yang ingat tak, yang Haifah buat packing tu. Haifah dah ready dah semua dalam tu. So Haifah cakap lah tak apa, saya ada pad, tapi pad tu dalam bag tu lah, suruh suami hantar. Dia kata boleh. Dia cakap lah saya boleh call suami ke, dia cakap boleh. Lepas tu
Haifah pun bagi tahu suami. Haifah WhatsApp lah. Haifah cakap tolong bawa beg tu yang bagi pad kan, pad Libris yang pakai macam panties tu kan, tapi dia pad lah. Pakai yang tu je senang. Lepas tu tukar lagi sekali baju dengan baju pink dengan kain pink, sebabnya sebab memang Haifah dah memang kena admit lah, tak boleh keluar dah. Okay, so masa tu dah 12.30, kiranya macam lepas tu salam semua tu Haifah cakap kat suami, tolong tanggalkan apa ni, emas yang ada cincin apalah bagi kat suami. So kiranya Haifah bawa IC, bawa handset, 2 tu je. Lepas tu charger, power bank, memang ada dalam beg tu kan. So yang tu je lah. Lepas tu Missy dah letak beg tu dalam almari. So dia cakap okay, dah lepas Haifah dah salam suami semua, masuk lah. So dia sedih jugalah kan, sebab suami tak dapat teman. So macam malam ni aku kena tidur sorang-sorang. So macam masuk lah dalam tempat tu. Dia kata okay, ni katil awak, tu almari, saya dah letak beg awak dalam tu, kalau nak apa-apa bagi tahu. Dia cakap itu. So macam okay, tak apalah. Haifah pun macam nak start baring lah, nak letak barang semua, letak handset semua. Kamu tengoklah kiri kanan. Kanan Haifah ada satu katil, depan ada 2 katil. Kiranya kat bahagian Haifah tu ada 4 dia katil. And ada satu katil kat depan tu ada kakak seorang. Lepas tu belah kiri pun ada 4 juga. Ada 2 orang juga kat tepi tu. Tapi masa tu dah malam, semua dah tidur. Macam sedih keseorangan macam tu lah. Lepas tu lepas tu aku macam tak apalah, baring je lah kan. Baring, tak buat apa-apa. WhatsApp suami, cakap macam doakanlah dia pemudahkan. WhatsApp group family cakap dah masuk dalam wad, mungkin esok akan ditransfer semua-semualah. Haifah pun macam tu lah. Lepas tu sedih jugalah. Tapi masa tu Haifah dah set dalam otak Haifah tak nak sedih. Jangan sedih sebab kita nak melahirkan, kita nak melahirkan seorang insan kan, anak kita, zurat kita yang kita dah lama tunggu macam tu. So macam apa nak sedih, happy kan, happy. So kita kena sediakan otak kita, fizikal kita, mental kita, rohani kita. Cakap boleh, aku akan bersalin dengan mudah insyaAllah. Doa banyak. Lepas tu jangan sedih. Macam sedih kejap tu tak apalah, tahu. Macam Haifah pun macam menangis jugalah, tapi lah menangis yang agak dahsyat tu. Macam menangis tapi lepas tu fikir, kita nak bersalin, kita perlukan tenaga yang banyak. So baik jangan menangis, sebab menangis ni dia akan mengeluarkan tenaga kan. So better jangan nangis. Okay, tahan kejap. Nak nangis tu tahan kejap. Just positifkan diri, selawat banyak. Rasa macam dah penceramah dah. Okay, video ni memang agak panjang, tapi itulah, panjang pun Haifah still nak bercerita. Okay, lepas tu kat mana tadi? Jangan menangis. Okay, Haifah WhatsApp semua. Okay, tak apalah. Tu macam dah pukul 2 macam tu, Haifah macam ngantuk kan. Okay, tak apalah. Simpan lah handset tu, letak kat tepi. Buka lah tudung sekalinya, sambunglah tidur. Nak sambung tidur pun tak boleh sangat, sebab masa tu macam yelah tempat baru kan. Macam seram jugalah, sebab ada 4 katil je kat bahagian Haifah, tepi sana pun 4 katil, tapi tertutup sebab ada jalan kan, kat tengah tu ada laluan. Macam tak apalah, biarlah. Lepas tu ingat tak Haifah cakap makan pizza tu, yang bungkusan yang kan Haifah nasi goreng tapi tak dapat, dia tukar benda lain kan. Bungkusan tu suami pun bawa lah bungkusan tu bagi kat Haifah, Haifah letak kat tepi. Tak makan pun, sebenarnya nak makan masa balik kat rumah, tapi sebab kena nak salin, rasa macam sakit contraction, tak ada nak makan lah pun, tak ada rasa nak makan lah. So macam tak apalah, makan kat pizza tu je. Lepas tu kat pizza tu pun makan banyak sebenarnya. Okay, sambung cerita. Habis kat itu lepas tu kan tangan Haifah dia cucuk dengan air, sebab tak pasti sebab apa, tapi cucuk air lah. Lepas tu nak bagi banyak minum kot, bagi air dalam badan kot, sebab bibir Haifah kering. Doktor cakap, awak minum air banyak tak? Cakap minum air banyak, tapi memang masa Haifah mengandung tu memang bibir Haifah selalu kering, memang sangat kering walaupun minum air banyak. Okay, tak apalah. Lepas tu Haifah pun cuba untuk tidur, tapi tak boleh sebab contraction tu dia datang tau. Dia macam setiap 10 minit datang, setiap 10 minit dia datang, macam 10 minit tu dia datang kejap je. Dia, contraction tu dalam seminit je, lepas tu habis, lepas tu 10 minit, lepas tu dia datang lagi.
contraction seminit je. Gap lepas habis contraction tu 10 minit lepas tu baru datang lagi contraction yang seminit tadi tu. Macam tu. Contraction tu kejap je. Lepas tu Haifa terjaga dalam pukul 4 lebih, 4.30 macam tu lah. Haifa terjaga sekejap Allah. Rasa macam dah penceramah dah. Okay, video ni memang agak panjang, tapi itulah, panjang pun Haifa still nak bercerita. Okay, lepas tu kat mana tadi? Jangan menangis. Okay, Haifa WhatsApp semua. Okay, tak apalah. Tu macam dah pukul 2 macam tu, Haifa macam ngantuk kan. Okay, tak apalah. Simpan lah handset tu, letak kat tepi, buka lah tudung, segalanya, sambunglah tidur. Nak sambung tidur pun tak boleh sangat sebab masa tu macam yelah tempat baru kan. Macam seram jugalah sebab ada 4 katil je kat bahagian Haifa, tepi sana pun 4 katil tapi tertutup sebab ada jalan kan, kat tengah tu ada laluan. Macam tak apalah, biarlah. Lepas tu ingat tak Haifa cakap makan pizza tu, yang bungkusan yang kan Haifa nasi goreng tapi tak dapat, dia tukar benda lain kan. Bungkusan tu Sami pun bawa lah bungkusan tu bagi kat Haifa, Haifa letak kat tepi. Tak makan pun, sebenarnya nak makan masa balik kat rumah, tapi sebabkan dah nak salin, rasa macam sakit contraction, tak ada nak makan dah pun, tak ada rasa nak makan lah. So macam tak apalah, makan kat pizza tu je. Lepas tu kat pizza tu pun makan banyak sebenarnya. Okay, sambung cerita. Habis kat itu lepas tu kan tangan Haifa dia cucuk dengan air sebab tak pasti sebab apa, tapi cucuk air lah. Lepas tu nak bagi banyak minum kot, bagi air dalam badan kot sebab bibir Haifa kering. Doktor cakap, awak minum air banyak tak? Cakap minum air banyak, tapi memang masa Haifa mengandung tu memang bibir Haifa selalu kering, memang sangat kering walaupun minum air banyak. Okay, tak apalah. Lepas tu Haifa pun cuba untuk tidur tapi tak boleh sebab contraction tu dia datang tau. Dia macam setiap 10 minit datang, setiap 10 minit dia datang, macam 10 minit tu dia datang kejap je. Dia, contraction tu dalam seminit je, lepas tu habis, lepas tu 10 minit, lepas tu dia datang lagi contraction seminit je. Gap lepas habis contraction tu 10 minit lepas tu baru datang lagi contraction yang seminit tadi tu. Macam tu. Contraction tu kejap je. Lepas tu Haifa terjaga dalam pukul 4 lebih, 4.30 macam tu lah. Haifa terjaga sekejap Allah. Rasa macam dah penceramah dah. Okay, video ni memang agak panjang, tapi itulah, panjang pun Haifa still nak bercerita. Okay, kat mana tadi? Jangan menangis. Okay, Haifa WhatsApp semua. Okay, tak apalah. Tu macam dah pukul 2 macam tu, Haifa macam ngantuk kan. Okay, tak apalah. Simpan lah handset tu, letak kat tepi, buka lah tudung, segalanya, sambunglah tidur. Nak sambung tidur pun tak boleh sangat sebab masa tu macam yelah tempat baru kan. Macam seram jugalah sebab ada 4 katil je kat bahagian Haifa, tepi sana pun 4 katil tapi tertutup sebab ada jalan kan, kat tengah tu ada laluan. Macam tak apalah, biarlah. Haifa dia cucuk dengan air sebab tak pasti sebab apa, tapi cucuk air lah. Lepas tu nak bagi banyak minum kot, bagi air dalam badan kot sebab bibir Haifa kering. Doktor cakap, awak minum air banyak tak? Cakap minum air banyak, tapi memang masa Haifa mengandung tu memang bibir Haifa selalu kering, memang sangat kering walaupun minum air banyak. Okay, tak apalah. Lepas tu Haifa pun cuba untuk tidur tapi tak boleh sebab contraction tu dia datang tau. Dia macam setiap 10 minit datang, setiap 10 minit dia datang, macam 10 minit tu dia datang kejap je. Dia, contraction tu dalam seminit je, lepas tu habis, lepas tu 10 minit, lepas tu dia datang lagi contraction seminit je. Gap lepas habis contraction tu 10 minit lepas tu baru datang lagi contraction yang seminit tadi tu. Macam tu. Contraction tu kejap je. Lepas tu Haifa terjaga dalam pukul 4 lebih, 4.30 macam tu lah. Haifa terjaga sekejap pukul 4 lebih, Haifa rasa 4.30 kot time tu. Haifa terjaga sebab Haifa rasa macam tak selesa lah. Kat Haifa punya bawah tu macam dah banyak sangat keluar air ketuban tu. So Haifa pun nak tukar pad lah. Haifa pun tukar lah pad tu, tukar pad lain, tu macam kencing semua tu, basuh lah apa yang patut, and then keluar balik. Konon-konon macam nak jalan-jalan lah, macam sebab sakit kan.
Guna-guna macam nak berjalan nak kurangkan sakit, tapi sebab dah sakit sangat, Haifah takut Haifah terjatuh ke pingsan ke apa. So better Haifah baring je lah balik kat katil. Orang pun semua tidur kan time tu. So Haifah macam baik tu jangan berdiri. So Haifah pun sambung baring balik. So macam sakit tu kat atas katil lah. Sebab tak boleh nak ni kan, nak jalan pun dah pukul 4 lebih. Kang jadi apa-apa Kang, tak siapa nak ni kan. Lepas tu 4 lebih time tu Haifah buka insert, ambil insert balik, tengok balik malam ni, malam Isra Mi'raj. Ada doa-doa. Lepas tu mak pun hantar doa apa baca, mak mentua pun hantar doa apa nak baca, zikir semua. Tapi Haifah cakap lah kan, Haifah masa sakit yang contraction yang pukul 4 tu agak sakit juga. Haifah macam rasa macam nak panggil nurse, tapi macam sebab nurse tak ada time tu. Sambunglah berzikir lah apa semua. Bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lepas tu sebelum masa sebelum Haifah pergi kat hospital tu, kira petang sebelum tu, Haifah ada tanya suami. Haifah cakap kalau dah tak tahan sangat, kalau sakit contraction kan, kita tak dan tau, kita macam tak sempat nak baca panjang-panjang macam tu sebab sakit. Jadi macam apakah Haifah tanya kat suami, zikir apa yang paling senang I nak baca macam tu. So suami cakap baca je Ya Rahim. So macam Ya Rahim, okay. Haifah macam masa yang tengah sakit tu memang macam mula-mula sempat lah baca yang panjang tu. Lepas tu dah makin kerap kan, tak dan, macam tak sempat baca yang pendek. Ingat Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Masa sakit tu datang pukul 4 lebih tu, sakit tu agak kuat lah sebenarnya. Makin kuat, dia macam makin lama makin kuat. Masa macam Ya Rahim, Ya Rahim. Masa datang tu macam ya Allah, sakitnya macam tak tahu nak cakap macam mana. Memang sakit sangat. Lepas tu dah tak dan, jangan insert dah, letak tepi. Tunggu macam doa, ya Allah bagilah ada sesiapa dan boleh tolong ni, datanglah nurse ke sesiapa ke, datanglah. Lepas tu tak lama lepas tu nurse datang. Ada seorang macam nurse tukar shift kot, sebab tadi nurse lain ni nurse lain pula datang. Dia buka Haifah punya yang tu kan. Lepas tu Haifah tanya dia, nurse kalau katakan saya ni tak tahan sangat lah ni, kalau macam sakit sangat ni macam mana macam tu. Sebab Haifah tak tahu kan, macam kalau kita sakit sangat, kita nak kena panggil doktor ke ataupun biar ke, tahan ke, tak tahu. Sebab kat tempat tu macam tak banyak nurse masa malam tu. So mungkin tukar shift ke apa, Haifah tak tahulah. Lepas tu nurse tanya Haifah, sakit sangat ke macam tu. Lepas tu Haifah cakap lah, sakit lah juga kan tu. Sebab berbanding tadi tu kira sakit lah sangat kan, sakit lah juga berbanding tadi. Lepas tu sebab tu lah Haifah tanya nak buat macam mana. Kalau sakit sangat Haifah kena menjerit panggil ke, Haifah tak tahu nak buat apa macam tu. Kita kalau tak tahu kita kena tanya kan. Lepas tu tak apalah. Lepas tu ada nurse yang awal-awal yang cek bukaan Haifah tu, dia datang, dia cakap adik, awak tak tahan sangat ke macam tu. Lepas tu dia cakap rasa macam sakit macam tu. Lepas tu dia cakap, kalau awak boleh tahan ke? Macam tak tahulah, boleh tahan kot tapi sakit macam tu. Maknanya sebenarnya sakit contraction ni dia based on kita punya ketahanan badan kot, Haifah rasa. Yalah, lain orang lain badan dia. Macam Haifah macam tak rasalah dia sakit sangat. Dia macam sakit nak berak, macam tu lah. Tu cakap sakit tapi boleh kot tahan macam tu. Lepas tu nurse cakap tahan sikit kata. Tahan adik tu, sebab tadi masa pukul 12.30 tu cek tak ada bukaan lagi, dia macam tu. Dan awak ni baru kali pertama mengandung, anak pertama, anak sulung kan. Jadi selalunya lambat lah bukaan, dia cakap tu. Haifah pun macam betul juga, sebab tadi masa dia cek bukaan memang tak ada langsung. So maknanya kalau kata satu bukaan 1 jam, maknanya Haifah kena tunggu pagi nanti lah baru cukup 10 bukaan kan, 10 cm tu. So Haifah macam dia kata lagi pun air ketuban Haifah ni leaking, jadi takut infection kalau buat vaginal examination tu banyak kali. Macam yang cek bukaan banyak kali tu, kalau kita buat banyak kali takut infection, takut terkena jangkitan, sebab air ketuban dah pecah. So Haifah pun tahan. Lepas tu nurse pun berlalu pergi. Okay, lepas nurse dah pergi tu, Haifah kena ni jaga baby. Lepas nurse dah berlalu pergi,
apa ni, Haifah pun ni lah, tahan je lah pukul 4.45 macam tu. Haifah rasa Haifah tahan je sebab ni suruh tahan kan, sebab takut nak cek bukaan pun tak takut sikit lagi lah, maksudnya tak, belum lagi nak bersalin dia cakap itu. Jadi Haifah pun tahan dalam pukul 6 macam tu, pukul 6 6 suku macam tu, memang Haifah dah tak tahan. Haifah dah tak tahan sangat. Haifah rasa macam memang betul-betul nak terberak. Memang dia punya sakit tu memang kita dapat rasa tau. Alah, kejap. Kita dapat rasa tau. Apa ni? Kita dapat rasa dia punya sakit tu yang macam ada benda nak terkeluar. Yelah, sebab baby lah nak keluar kan time tu. Siapa lagi nak keluar kan? Lepas tu apa ni? Memang sakit gila. Lepas tu Haifah macam, ya Allah, macam mana ni nak panggil nurse pun tak siapa lalu kat situ. So macam Haifah macam mula Haifah macam panggil, Haifah macam suara lah macam nurse macam tu kan banyak kali. Tu macam nurse, mungkin suara Haifah yang pelan, ataupun nurse tak ada kat kawasan yang berdekatan dengan Haifah time tu. So Haifah macam nurse tak ada. Tu Haifah macam ada kat atas ni, macam atas kepala kita kan, katil atas kepala katil tu ada macam butang-butang banyak kan. Haifah pun tekan setiap satu butang tu. Haifah duduk cari kot-kot lah ada butang yang macam bila kita tekan, nurse kat kaunter ke ada dengar bunyi loceng ke apa ke yang berbunyi kat diorang kan, macam kecemasan kan, macam tu. Lepas tu Haifah macam tak ada. Okay, then Haifah macam nak buat macam mana ni. Ni Haifah tekan lah butang lampu tu. Haifah duduk main apa on off macam tu lampu tu, dengan harapan ada nurse yang nampak lampu kelip-kelip kat atas tu. So nasib baik masa tu dah pukul 6 tau. So macam orang dah bangun kan, nak solat subuh time tu, sebab masa tu dah nak azan, ataupun dah azan dah time tu. Aku rasa dah azan time tu. Lepas tu apa ni, masa tu dah azan rasanya. Lepas tu apa, lepas tu kat depan tu kan aku cakap kan ada seorang kakak kan kat depan tu. Ada kira seorang ibu kat depan tu. Dia yang tolong, dia bangun, dia tengok Haifah tak nampak, Haifah tak pakai spek. Dia bangun, dia tengok macam tu. Dia cakap nurse macam tu. Lepas tu dia yang pergi panggil nurse. Nasib baik dia ada. Ya Allah, Alhamdulillah. Kalau tak ada siapa kat situ, macam mana? Beranak seorang kat atas katil tu. Lepas tu nurse datang. Nurse lain lah, bukan nurse yang mula-mula yang tu. Nurse yang datang, dia cakap, adik kenapa? Saya rasa nak terberak macam tu. Sakit sangat macam tu. So nurse macam okay, jom kita pergi ke labor room, dia cakap tu. Boleh jalan tak? Haifah pun bangun lah, nak bangun kan. Bila nak bangun tu tak boleh bangun. Sakit gila. Sakit yang dah nak terkeluar dah masa tu. Tak boleh bangun dah. Haifah macam tak boleh nurse, tak boleh macam tu. Sakit sangat lah ni macam tu. Tak apa, kalau tak boleh baring, dia cakap. So baring lah balik atas katil tu. Lepas tu dia cakap, nak keluar dah ke? Cakap kalau nak keluar teran kalau rasa nak keluar. Saya cakap teran lah time tu lah. Kan kita macam ingat kan, macam teknik bersalin yang teknik push teknik meneran. Jangan keluarkan suara, just macam tu je. Lepas tu kalau kat labor room kan badan kita akan macam terangkat sikit. Please buatkan kat ward biasa, katil tu mendatar. So Haifah pun macam tu je lah. Lepas tu nurse cakap pegang buku lali, kangkang kan, pegang buku lali, jangan kat punggung. Masa tu macam Haifah tak pasti terangkat ke tak tahulah. Dah tak ni lah, time tu memang nak meneran je. Memang sebab benda tu dah keluar macam tahi, dah terkeluar. Takkan kita nak relax macam tu kan, mesti dah kita meneran. So macam baby dah nak keluar, memang kita meneran je lah. Time tu meneran sekuat-kuatnya, sehabis daya upaya. Macam teran. Lepas tu bila contraction dah habis, jangan teran. Maksudnya relax dulu, ambil nafas. Macam tu kan. Lepas tu masa teran tu jangan ambil nafas dalam-dalam, teran. Tapi jangan hembus nafas tadi. Ambil nafas dalam-dalam, tahan, teran. Macam tu. Teran je waktu yang tu selama yang boleh.
selama nafas kita tu masih ada, kita teran je, jangan lepaskan, macam tu lah. Lepas tu nurse cakap pandai bagus, cepat dek, sikit lagi macam tu. So datang lagi seorang nurse, kira macam doktor tak ada time tu. Ada 2 orang nurse je, yang mula seorang, lepas tu nurse lagi seorang datang. Itu pun nurse yang first datang tu dia cakap dekat yang tolong panggil nurse kan, dia cakap, adik awak tolong panggil nurse dek kat surau, dia cakap tu. Lepas tu cakap, oh maknanya betul lah tadi nurse tak ada, sebab dia orang kat surau, kat tengah semayang ke apa kan, ada seorang je lah nurse yang jaga time tu. Lepas tu macam, ya Allah, dalam hati kan macam, ya Allah, nurse kat surau, maknanya doktor tak ada lah, semua tak ada nurse je. Lepas tu nurse yang dari surau tu datang, keluar kabut datang, diorang macam tak tahulah dan solat ke tak dan kan, tapi memang kakak yang ibu kat depan tu lah tolong panggil. Lepas tu lepas tu nurse datang, dia cakap, cepatnya dek, kan tadi dia cakap bukaan tak cukup, yang kata cepatnya dek awak bersalin, tadi tak ada bukaan langsung pukul 12.30 tadi, dia cakap tu. Ni pukul 6 dah ni, cepatnya dek, kata. Allah, Alhamdulillah dek, mudah bersalin dek. Pasal aku pun cakap lah, Alhamdulillah. Lepas tu dia macam tanya dah, cakap Alhamdulillah. Setengah sakit kan, tak keluar lagi, tak keluar habis lagi baby. Lepas tu macam, teran berapa kali teran tak tahu, apa pun tak kira berapa kali teran. Maka keluarlah. Masa kita teran tu, dia bantu juga, dia macam buka, dia tolong buka kita punya tu kan, dia keluarkan. And then dia cakap, halusnya baby, masa baby keluar, halusnya baby 2.39, tak silap 2.39, baby kecil, kurang daripada 2.5. Lepas tu Alhamdulillah lah, lahirkan dia mudah, senang, cepat, memang cepat lah time tu. 6.45 masa dia keluar tu, 6.45. Haifah sakit tu masa 6 suku, 6.20, 6.30 macam tu lah Haifah dah start sakit. 6.45 baby keluar. Lepas tu yang part paling kelakar, Haifah kan tak pakai spek kat tepi. Lepas tu nurse tunjuk baby kat Haifah, tengok ni jantina apa, dia cakap tu, baby lelaki ke baby perempuan, macam tu. Lepas tu Haifah macam kejap ambil kat tepi, kejap pakai spek lah, kata patutlah tak nampak, patutlah tanya tak jawab macam tu, punya pakai spek, mak dia pakai spek. Lepas tu macam aku macam tak tahu nak tergelak ke apa, sebab macam kelakar juga lah time tu, tak pakai spek sebab tak nampak je kena. So dia tunjuk dekat baru nampak. Lepas tu nurse bagi macam ada gelang lah untuk letak kat baby, ada nama Haifah, berat semualah. Lepas tu dia suruh Haifah tengok betul-betul ke tak apa yang dia tulis tu kan. So Haifah betul, so dia kata nak cucuk baby. Tak apalah cucuk. Lepas tu dah habis tu, dah habis pertarungan mengeluarkan baby. Pertarungan kedua adalah mengeluarkan uri. Yang ni kita tak payah teran ke apa, sebab nurse yang akan keluarkan. Dia macam dia urut perut kita kan, dia nak keluarkan tu. Macam ambil masa yang lama juga, sebab uri, dia kata uri Haifah kecil, takut kata macam terputus ke apa kan, tertinggal kat dalam ke apa macam tu lah. Masa nak keluarkan uri tu, masa tu barulah start Haifah nampak kat tepi-tepi macam langsir yang terbuka sikit tu, baru nampak ada nurse duk mengintai-intai di celah-celah langsir tu. Banyak lah nurse lalang duk tengok, sebab macam yelah beranak dekat ward, bukan dekat labor room kan. Lepas tu barulah nampak doktor yang tadi tu, ada doktor tu macam dia pantau lah, dia tengok macam tu. So pun tak pasti prosedur dia macam mana, kalau prosedur bersalin sebenar ni macam mana kan, sebab Haifah tak bersalin kat labor room macam tu lah. Lepas tu waktu tu pun dia tengok macam masa keluar uri tu, nurse yang buat lah, nurse yang keluarkan. Lepas tu dah settle keluar, Alhamdulillah. Tapi masa nak keluar tu agak sakit jugalah, sebab dia akan seluk sikit lah untuk ambil uri tu kan. Tu je lah perjuangan kedua. Lepas tu perjuangan ketiga, lepas kedua ada yang ketiga ya. Kan dah habis dah, aku pun dah lega dah, macam ya Allah nak rehat dah. Rupanya kena jahit, ada jahitan, ada kan kita koyak kan, so kena jahit lah. Lepas tu dia cakap sebab nak jahit kan, dia jahit kat labor room lah, sebab katil yang dekat ward tu kan rendah, susah nak jahit kan. So macam dia cakap, jom kita pergi labor room, dia cakap itu. Tapi Haifah macam, dia cakap boleh jalan tak? Haifah cakap
memang confirm lah tak boleh kan. So sebab baru bersalin, so dia ambilkan wheelchair, duduk atas wheelchair, and then pergi kat labor room. Macam oh ini rupanya labor room. Kan kami dengar cerita orang lahirkan kat labor room. Tapi labor room tu macam satu katil je. Betul ke? Satu katil je. Korang satu katil juga ke? Macam yang Hafal masuk tu macam memang satu je katil. Katil yang ada lampu. Macam dia orang bedah tu, satu lampu besar berkatil. Baring atas tu. Cakap bawa barang ke labor room tu, I faham macam labor room tu macam tempat untuk bersalin je. Macam tu lah. Tak tahu lah labor room hospital lain macam mana kan. Mungkin banyak-banyak. Macam ada, dia macam ward juga ke apa. I pun tak pastilah. Tapi yang labor room I masuk ni, dia satu tu je. Dia macam kat klinik gigi, tempat yang baring tu, lepas tu ada lampu besar macam. Lepas tu, tak apalah. Masa yang pertarungan yang ketiga ni adalah bagi Haifah. Ni honestly pendapat Haifah rasa sebenarnya jahit tu lagi sakit daripada bersalin. Ni pengalaman Haifah lah. Jahit tu lagi sakit daripada bersalin. Memang sakit sangat waktu dia jahit tu. Sakit gila. Sakit sangat. Macam memang dia kata dia abuse, tapi still rasa tau kat kulit kita tu dia, oh sakitnya ya Allah. Aku rasa jahit tu lama, lagi lama berbanding bersalin. Bersalin dia kejap je. Yang jahit ni aku rasa nak dekat 2 jam ada jahit tu. Sebab dia berlapis-lapis tau. Dia macam tekan and then dia jahit, tekan dia jahit macam tu. Sebab dia nak check pastikan betul-betul tak ada darah yang keluar. Maksudnya jahitan tu betul-betul kemas lah untuk dia tutup kita punya koyakan tu kan, untuk koyakan tu bersambung balik macam tu. Okay, lepas tu dah habis jahit tu pun, masa jahit tu pun duk berzikir jugalah, macam agak kuat jugalah sebenarnya. Duk la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, macam tu sakit gila. Sakit sangat. Lepas tu masa nak bersalin contraction tu tak adalah sampai macam tu sekali, tak adalah sampai macam tu. Masa Haifah tak adalah macam kuat sangat Haifah macam tu. Tapi kat labor tu memang sakit sangat masa jahit tu. Tapi tak apa, tu pengalaman orang masing-masing. Sebab ada setengah orang dia tak sakit waktu jahit, ada orang dia sakit waktu bersalin, ada orang dia tak sakit, dia macam-macam, lain orang lain badan kan. Macam tu. So tu pengalaman Haifah bersalin, Alhamdulillah. Lepas tu lepas habis tu dalam pukul 8 lebih saya rasa, 8 suku something kot. Lepas tu nurse tanya kalau saya buat kopi dia cakap tu okey je lah. So makanlah roti, cicah dengan kopi. Allah sedapnya lepas bersalin kan. Walaupun masa tu Haifah tak lapar sangat, sebab malam tu Haifah dah makan macam-macam kat Pizza Hut tu. Makanan kat tepi Haifah pizza tu pun tak habis lagi. Haifah tak makan, tak sentuh pun. Haifah biar je. Lepas tu lepas tu makanlah roti tu, minum kopi, cicah kopi. Lepas tu Haifah baring. Dia cakap lepas 2 jam baru boleh pergi bilik air. Lepas tu Haifah cakap yang kelakarnya, Haifah cakap macam ni, kalau saya dia kata 2 jam baru boleh kencing ke nak pergi tandas ke, macam itu. Betul Haifah cakap. Tapi kalau saya nak kencing awal macam mana ni? Saya kencing je lah atas katil tu. Lepas tu dia macam tergelak. Dia cakap tak apalah, kencing je lah. Macam apa soalan aku tanya ni, sebab masa tu sakit kan, tengah jahit tu kan. Lepas tu tak apalah, Haifah pun baring 2 jam. Haifah baring je. Lepas tu baby datang kat sebelah pun nurse kata jangan pegang lagi sebab nak cucuk kan. Haifah pun tak pasti cucuk apa, cucuk BCG kot. Dia kata jangan pegang lagi. Lepas tu Haifah pun macam tak apalah, tengoklah baby. Ya Allah, masa tu perasaan macam ya Allah, anak aku ke ni, macam tu kan. Macam kita pun tak sangka kita dah jadi ibu macam tu. Macam tu lah. Sebab Haifah rasa macam Haifah ni masih kebudak-budakan. Macam tu. Ya, Haifah masih kebudak-budakan walaupun ada baby. Walaupun sekarang ada baby, Haifah masih kebudak-budakan. Tapi itulah pengalaman kan, mengajar kita untuk jadi lebih matang. Orang kata kalau tak ada anak, kita tak sampai bila kita tak matang, macam tu lah. Tapi bagi Haifah macam tu lah. Kita dah jadi ibu, kita kena jadilah ibu yang terbaik buat anak kita kan. Lepas tu tak kisahlah macam mana pun. Lepas tu Haifah ada problem waktu nak susukan baby. Sebab nurse tolong ajar macam mana nak bagi baby isap susu kan. Tapi still tak boleh sebab Haifah punya tu dia tak terkeluar. Macam tu lah. Lepas tu susu pun tak ada kan awal-awal kan. Lepas tu balik tu memang tak bagi susu lah. Tu malam, nak dekat malam tu baru dekat petang balik rumah. Kiranya Haifah discharge hari yang sama. Haifah discharge pukul 12.30.
Patutnya 12 setengah tu Haifah pergi transfer ke hospital lain kan. Sepatutnya. Tapi sebabkan dah lahir, so Haifah discharge awal. Baby pun okey, tak ada apa. Balik rumah, petang tu baru bagi baby susu formula. Sebab Haifah tak ada susu. Then esok tu pergi rumah mak mentua. Duduk rumah mak mentua dekat seminggu jugalah. Duduk kat situ. Pump susu baru ada susu. Pakai yang Haifah beli breast pump tu kan. Alhamdulillah lah, pakai tu okey, ada susu. Cuma nak kata banyak pun tak banyak sangat. Alhamdulillah lah, cukup lah untuk dia. Kalau tak cukup, kita selang-seli dengan susu formula. Sebab baby Haifah lepas tu, esoknya tu pula cek kuning kat KK. Rupanya kena masuk ward. Rupanya kena tahan kat ward kanak-kanak lepas tu. Sebab baby kuning kan. So masa tu Haifah macam agak tak terurus dekat ward kanak-kanak tu. Sebab Haifah baru sehari, yelah bayangkan kita baru lepas bersalin kan. Esoknya tu kiranya tak dan 24 jam lagi lah kan. Dah kena pergi ward. Dah kena ulang alik lah. Macam maksudnya kena bergerak tau daripada katil. Kalau Haifah tak larat, Haifah kena ni. Sebab dekat tempat ward baby tu, baby kan duduk bawah lampu sebab dia kuning kan. So tempat duduk tak ada tau. Ada kerusi plastik tu dengan ada satu kerusi rotan yang jenis macam yang jenis lama tu. Itu pun dia macam rendah. Jadi macam agak susah lah untuk Haifah nak duduk. Macam sakit gila. Kak Haifah memang tak terurus. Haifah macam pakai malam tu Haifah bengkak gila. Sebab bilik tu aircon. Bilik yang baby tu aircon. Bilik kat luar bukan aircon lah, kipas. Macam bilik ibu belah sana. Macam jauh sikit lah nak bergerak. Taklah jauh sangat, tapi dia macam kena bergerak lah. Ulang alik. Kalau baby nangis, kena masuk dalam. So ada yang Haifah tak tahan tau sejuk tu. So kalau Haifah duduk lama, memang kaki Haifah bengkak sangat. Bengkak yang agak bengkak gila. Haifah sampai pakai 2 kain pelikat suami. Sebab tu kain batik satu, kain pelikat satu. Lepas tu alah shit dia. Lepas tu Haifah macam, ya Allah, apa ni, dia tidur. Lepas tu macam, ya Allah, tak larat dah ni. Macam sakit sangat dah kaki ni. Macam tu lah, rasa macam nak baring je. Tu aku macam carilah katil yang berdekatan. Macam belah kat luar tu, yang dekat-dekat tu, tak ada orang tu, aku baring je situ. Sebab Haifah macam memang tak larat sangat dah time tu. So tak apa, jadikan je tu pengalaman. Kiranya macam kita nak anak kita sihat je. Macam tu lah. Haifah pun masa kat situ kira macam banyak lah ibu-ibu lain kan. So Haifah macam rasanya kat situ kita boleh tengok lah macam mana ibu-ibu lain jaga baby dia kan. So dari situ kita pun mana yang baik kita ikut kan. Mana yang kita boleh ikut, kita boleh macam jadikan kita punya amalan, kita ikut lah. Sebab waktu first ni nak pakai bedung pun orang kata nak tukar pampers pun kita tak kelas kabut lah. Maksudnya macam tak apa nak betul semua tu. Tapi apa pun jangan bandingkan macam mana cara kita susukan dengan orang lain. Sebab kita adalah ibu kepada anak kita. Jadi kita tahu apa yang terbaik untuk anak kita. Macam tu lah. Nak kata ibu sempurna, bagi Haifah, ni pendapat Haifah lah sebagai seorang ibu. Haifah rasa macam Haifah pun tak sempurna. Macam tu lah. Haifah pun tak sempurna untuk anak Haifah. Tapi Haifah cuba yang terbaik untuk baby. Macam tu lah. So tu je Haifah rasa pengalaman Haifah yang agak nak tahu nak cakap. Dia macam penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan dugaan pun ada. Anak Haifah hari ni dah hari ke berapa belas, still kuning. Tu pun Haifah macam sedih sangat waktu dia kuning, dia tinggi sampai, sebenarnya ada je orang lain yang lagi tinggi daripada anak Haifah, tapi anak kita kan. So kita macam sedih lah bila anak kita kena kuning dia tinggi. Dan kita rasa macam takut sebab orang kata kuning ni boleh efek sampai ke otak. Jadi kita takut. Memang kita takut pun sebab kita ibu kan. Mestilah kita nak anak kita sihat, anak kita selamat semua. Macam tu lah. So macam kita cuba yang terbaik. Kalau kita tak ada susu yang banyak, kita bagi susu formula. Macam mana pun kita nak buat yang terbaik untuk anak-anak kita kan. Macam tu lah. So Haifah macam alhamdulillah syukur sangat. Seminggu tu Haifah kat rumah mak mentua. Lepas tu lagi seminggu tu Haifah dah balik rumah sewa. Sebab rumah sewa pun dah kemas semua, dah tak ada habuk-habuk semua.
Lepas tu mak Haifah yang daripada Perak datang seminggu jaga Haifah. Sebenarnya Haifah tak nak susahkan sesiapa. Macam kalau boleh Haifah macam kata nak berdikari lah. Sebab berdikari untuk tak nak menyusahkan siapa. Sebab ibu bapa kita pun dah berusia kan. Haifah duduk rumah mak mentua tu pun Haifah rasa macam tak nak lah susahkan sesiapa lah, macam tu kan. Walaupun sebenarnya bagi mereka, bagi ibu bapa kita, mestilah dia orang tak rasa pun kita menyusahkan sebab kita ni anak dia orang kan. Tapi bagi kita sebagai anak, kita pun macam kesian kat dia orang. Orang dah berusia, dia orang pun tak larat sebenarnya jaga kita lagi, nak jaga baby macam tu lah. Jadi masa mak Haifah datang tu seminggu tu, Haifah macam bersyukur sangat lah. Bukan bersyukur sangat lah, sangat bersyukur. Sangat bersyukur mak Haifah datang. Terima kasih mak, terima kasih ayah, terima kasih suami, terima kasih mama, terima kasih abah, terima kasih semua ahli keluarga yang mendoakan. Terima kasih pada kawan-kawan yang mendoakan Haifah. Haifah bersyukur sangat sebab sebab ni adalah satu pengalaman baru untuk Haifah. Sebenarnya Haifah pun macam mana, walaupun Haifah memang ada niat dalam hati tak nak susahkan siapa, Haifah nak berpantang dengan suami, Haifah macam still perlukan juga mereka dalam hidup Haifah untuk bantu Haifah sebagai ibu pertama yang baru nak baru nak belajar kan macam mana nak jaga baby, masa dengan pantang diri lagi. Sebenarnya Haifah masa first Haifah tak tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Haifah banyak Google. Lepas tu kalau macam betul-betul tak tahu sangat, baru Haifah tanya kat mak Haifah. Haifah tanya apa boleh makan ke tak. Jadi Haifah nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kat semua yang dah banyak sokong Haifah, banyak bantu Haifah waktu Haifah dalam pantang. Banyak doa untuk Haifah dan baby. Doakan supaya baby hilang kuning, Haifah pun cepat sihat, sembuh, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Haifah rasa tu je video kali ni. Okey. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.